Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Najwa Husna binti Marawi dari kelas BM5. Dalam video ini saya akan mengenal pasti jenis-jenis kata tugas yang berbeza. Yang pertama, kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan ini menyambungkan dua ayat yang sama penting kedudukan. Kata hubung gabungan ialah jenis kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama taraf sifatnya. Ayat yang terbentuk yang menggunakan kata hubung gabungan ini disebut sebagai ayat majmuk gabungan. Sebagai contoh, dia membuka almari lalu mengambil bajunya. Perkataan lalu itu merujuk kepada kata hubung gabungan. Yang kedua ialah kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan, dia menyambungkan satu ayat induk dengan satu atau lebih ayat kecil. Terdapat tiga jenis kata hubung pancangan. Yang pertama, kata hubung pancangan relatif. Kata hubung pancangan relatif ni atau secara ringkasnya ialah kata relatif ialah kata yang berfungsi menghubungkan klausa utama dengan satu klausa kecil yang lain. Bentuk kata hubung pancangan relatif ialah yang. Yang kedua ialah kata hubung pancangan komplement. Kata hubung pancangan komplement dia berfungsi menghubungkan satu klausa yang menjadi komplement atau pelengkap pada satu klausa utama. Dua contoh kata komplement yang sering digunakan ialah bahawa dan juga untuk. Manakala yang ketiga ialah kata hubung pancangan keterangan. Kata hubung pancangan keterangan ni dia berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada satu klausa utama. Sebagai contoh, kata keterangan adalah kerana, hingga, kalau, agar, jika, sungguh pun, supaya dan juga apabila. Jenis kata tugas yang ketiga ialah kata praklausa. Golongan kata praklausa pula diterbahagi kepada 5 subjenis. Masing-masing ini dihadir di hadapan ayat dan masing-masing memikul tugas tertentu. Subjenis kata praklausa ialah kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan juga kata pangkal ayat. Okey, mari kita lihat apa itu kata seru. Kata seru ialah perkataan yang digunakan untuk menyampaikan perasaan-perasaan seperti marah, sakit, hairan, geram, terperanjat ataupun terkejut dan juga ejekan. Sebagai contoh, kataan cis, amboi, wah, syabas dan juga aduh. Yang kedua, kata tanya. Kata tanya pula dia digunakan untuk menanyakan sesuatu. Secara lazimnya, kata tanya ni dia disertai bentuk penegas kah di hadapan perkataan tersebut. Dan dia juga hadir di bahagian hadapan ayat. Sebagai contoh, perkataan ada. Perkataan apa, tanpa partikel kah, dia jadi apa yang kamu beli. Kalau dengan partikel kah, dia menjadi apakah yang kamu beli tadi. Yang ketiga ialah kata perintah. Kata perintah ialah kata tugas yang hadir di hadapan ayat perintah. Terdapat banyak jenis ayat perintah iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan juga ayat permintaan. Maka terdapat pelbagai jenis kata perintah. Sebagai contoh ayat, jangan ambil buku daripada almari itu. Perkataan jangan itu merupakan salah satu daripada kata perintah. Seterusnya ialah kata pembenar. Kata pembenar ni merupakan kata pembenar ni ialah mengiyakan atau dia menyokong kebenaran atau ketepatan sesuatu. Contoh kata ya, betul, benar dan sungguh. Kemudian kata pangkal ayat. Kata pangkal ayat ialah memulakan sesuatu ayat dan umumnya dia digunakan dalam bahasa Melayu lama. Contoh perkataan maka, syahadat, al-kisah dan juga hatta. Contoh ayat, tersebutlah al-kisah di zaman dahulu kala. Ada seekor arnab ini menunjukkan akan kehebatannya kepada seluruh haiwan rimba dengan mengajak seekor kura-kura untuk berlumba dengannya. Perkataan al-kisah tersebut dia merujuk kepada kata pangkal ayat. Yang keempat, mari kita lihat kata prafrasa dan juga pasca kata. Kata prafrasa ni terdiri daripada kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemeri, kata sendi nama, kata arah dan juga kata bilangan. Kata bantu ni ialah perkataan yang hadir di hadapan kata kerja dan kata adjektif untuk memberikan maksud tertentu. Terdapat dua jenis kata bantu dalam bahasa Melayu iaitu kata bantu aspek dan juga kata bantu ragam. Seterusnya kata penguat. Kata penguat ni ialah perkataan yang hadir di hadapan frasa atau kata adjektif untuk menguatkan maksudnya. Kadang-kadang ia hadir
di belakang kata adjektif. Sebagai contoh, perkataan paling, agak, terlalu, amat, sangat dan juga sungguh. Kata penegas pula merujuk kepada sejumlah perkataan yang memberikan penekanan bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Contoh kata penegas ialah kah, tah dan juga lah. Seterusnya kata nafi. Kata nafi hadir di hadapan frasa predikat untuk menafikan maksud dua kata nafi iaitu tidak dan bukan dengan peraturan tertentu tentang penggunaannya. Kemudian kata pemberi. Kata pemberi ialah unsur yang menjadi pemberi hal atau perangkai frasa-frasa utama dalam predikat. Terdapat dua jenis kata pemberi iaitu ialah dan juga adalah. Kemudian kata sendi nama. Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Jumlah kata sendi nama dalam bahasa Melayu agak banyak, masing-masing dengan memiliki cara penggunaannya yang tersendiri. Contohnya perkataan di, de, ke dan sebagainya. Kemudian kata bilangan. Kata bilangan pula ialah sejumlah perkataan yang menjadi penerang jumlah kepada frasa nama. Sebagai contoh, 15, 2, semua, ketiga-tiga, masing-masing dan juga separuh. Seterusnya kata arah. Kata arah ialah kata yang menunjukkan arah tempat. Contohnya bawah, tepi, tengah, sisi. Dan yang terakhir ialah kata penegas. Kata penegas pula merupakan kata yang memberi penegasan terhadap sesuatu dan melembutkan perintah. Contoh kata kah, lah, tah, juga dan pun. Contoh ayat pula, kamu pun perlu ke sana juga. Manakala kata pasca kata pula merupakan perkataan yang hadir selepas perkataan dengan tugas-tugas tertentu. Terdapat dua subjenis kata pasca kata, masing-masing ditandai dengan perkataannya, iaitu kata penekan dan juga kata pembenda. Kalau kata penekan ni, dia membawa maksud penegasan. Contoh kata, sesungguhnya, bahawasanya dan nampaknya. Sedangkan kata pembenda ni, dia menukar perkataan bukan kata nama menjadi kata nama. Contoh kata, lajunya, sakitnya dan juga datangnya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.